kami akan membentangkan topik 6 yang kami dapat, yaitu tajuk buku tersebut adalah Akulturasi Imigran Filipina Generasi Pertama dan Kedua di Sabah. Oke, buku ini dia mengandungi 4 bab yang menerangkan berkenaan dengan imigrasi Filipina generasi pertama dan kedua di Sabah. Oke, dalam bab pertama yaitu bab 1, dia menerangkan yaitu dengan jelas tentang persoalan berhubung dengan proses imigrasi Filipina pertama dan kedua di Sabah. Antara khususnya adalah masyarakat Ubian Filipina yang menempati perkampungan masyarakat tempatan di Kampung Baru-Baru Tuaran, Sabah. Oke. Tujuan dalam bab 1, tujuan untuk meninjau meninjau persoalan-persoalan tersebut adalah untuk membandingkan akulturasi kalangan Filipina Ubian Filipina generasi pertama dan kedua di Sabah. Oke, tinjauan tersebut adalah memfokuskan kepada strategi akulturasi yang digunakan oleh imigran dari negara Filipina dengan menekankan aspek cara komunikasi mereka lah. Oke, seterusnya adalah dalam bab 2 buku ini, yaitu menerangkan dan membincangkan dengan jelas terhadap kajian masa lalu yang digunakan oleh pengkaji ataupun penulis buku ini. Dia membincangkan secara detail berkenaan dengan teori yang digunakan dalam buku ini, yaitu contohnya seperti teori akulturasi Berry sering digunakan dalam bidang antropologi dan psikologi yang menggambarkan akulturasi imigran dalam suatu akulturasi. Tujuan ini adalah untuk karena teori digunakan itu dalam penting untuk sebagai asas panduan dalam menyelesaikan buku ini, yaitu akulturasi imigran Filipina generasi pertama dan kedua dalam buku inilah. Manakala dalam bab 3 menerangkan aspek penggabungan dan perbandingan kedua-dua hasil analisis terhadap daripada analisis yang digunakan dalam mengikut kajian kas lepas, yaitu penulisan telah memulakan dengan menggunakan kaidah analisis temu bual terhadap kumpulan fokus daripada 4 temu bual yang dilakukan oleh penulis tersebut. Manakala dalam bab 4 yaitu rumusan terhadap keseluruhan perbincangan akulturasi imigran Filipina generasi pertama dan kedua di Sabah, didapati dalam bab 4 yaitu imigran Ubian Filipina, mereka telah sebagian besar daripada mereka telah mengamalkan adat-adat tempatan, contohnya seperti bajau, dan mereka sudah mengamalkan seperti beranai dan memakan makanan tempatan dan sebagainya, dan sebagian daripada mereka masih mengamalkan adat yang sama, yaitu masyarakat Ubian Filipina, dan mengamalkan beberapa adat yang masih diamalkan oleh mereka lah, seperti di Sabah. Oke, sekian dan terima kasih. Seterusnya ialah pandangan saya terhadap buku Akulturasi Imigran Filipina Generasi Pertama dan Kedua di Sabah. Pada pendapat saya, kebudayaan memang sebenarnya sangat menarik untuk kita pelajari, dan dia merupakan suatu corak atau panduan kehidupan kepada kita, dan memang sangatlah menarik untuk kita pelajari. Kebudayaan juga memang sangat berkaitan rapat dengan kehidupan seharian kita. Jadi buku ini amatlah sesuai untuk kita pelajari bagi menyesuaikan dengan suasana di tempat lain. Buku Imigran Filipina Generasi Pertama dan Kedua di Sabah. Akulturasi ini bermaksud perubahan identitas masyarakat atau budaya yang telah bermigrasi ke tempat lain. Perubahan ini berlaku disebabkan suasana atau tempat yang baru mereka tapaki ataupun dorang datangi. Ini menyebabkan suatu perubahan suatu budaya itu daripada asal ke tempat yang lain. Berdasarkan catatan atau apa yang kita lihat, penghijraan warga negara asing ke Sabah yang paling tinggi ialah dari negara Indonesia dan Filipina. Contohnya budaya Ubian. Seperti yang kita lihat atau kita kaji dalam buku ini,
Ubian ialah budaya yang berasal daripada Filipina, dan mereka ini telah lama menetap di Sabah. Oleh itu dia menjadi salah satu budaya di Sabah. Pada pendapat saya juga buku ini memang sebenarnya baik untuk kita pelajari karena kita boleh mengetahui apa isi kandungan dan asal usul budaya yang terdapat di Sabah. Saya Timothy Sani, saya akan membentangkan tentang teori identity sosial. Teori identity sosial merupakan sebuah teori yang dipelopori oleh Henry Tajfel pada tahun 1982. Teori ini berkait dengan penolakan dan juga pengekalan identiti budaya asal. Teori ini mendefinisikan identiti sebagai pengetahuan individu bahwa seseorang individu dimiliki oleh kumpulan sosial, dan oleh sebab itu individu tersebut memiliki nilai-nilai penting yang menggambarkannya sebagai salah seorang ahli dalam kumpulan tersebut. Terdapat 3 andaian dalam teori ini. Yang pertama, individu cenderung menggunakan kategori sosial untuk menyusun masyarakat dalam elemen yang bermakna. Yang kedua, individu berusaha untuk memperoleh elemen sosial yang positif. Yang ketiga, individu membandingkan kumpulan mereka dengan kumpulan lain untuk mengidentifikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kumpulan sendiri. Teori identity sosial menyatakan bahwa individu coba untuk membezakan kumpulan mereka daripada kumpulan lain dengan cara yang diingini, dengan tujuan untuk mengekalkan atau mengukuhkan identitas sosial mereka yang positif. Bukan itu sahaja, terdapat 3 komponen utama di dalam teori ini. Yang pertama adalah teori pengkategorian sosial, yang kedua adalah pengenalan sosial, dan yang ketiga adalah perbandingan sosial. Pengkategorian sosial merupakan sebuah proses di mana kita menganjurkan individu ke dalam kumpulan sosial untuk memahami dunia sosial kita. Proses ini membolehkan kita mentakrifkan orang, termasuk diri kita sendiri, berdasarkan kumpulan yang kita miliki. Yang kedua, pengenalan sosial. Pengenalan sosial merupakan sebuah proses mengenal pasti sebagai ahli kumpulan. Pengenal pasti secara sosial dengan kumpulan membawa individu untuk bersikap dengan cara yang mereka percaya ahli-ahli kumpulan itu harus berkelakuan. Sebagai contoh, jika seseorang mendefinisikan dirinya sebagai ahli alam sekitar, dia boleh coba menyelamatkan air mengitar semula. Yang ketiga, perbandingan sosial adalah proses di mana orang membandingkan kumpulan mereka dengan kumpulan lain dari segi prestige dan kedudukan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sofian bin Sida, BB 19161067. Saya akan menerangkan 2 konsep berhubung komunikasi, budaya dan komunikasi antara budaya yang terdapat dalam buku tersebut. Antaranya ialah hubungan peribadi. Apakah maksud hubungan peribadi? Hubungan peribadi bermaksud hubungan atau perkenalan yang kuat, mendalam atau dekat antara satu sama lain atau berkisar dari seketika hingga abadi. Hubungan mungkin diatur oleh undang-undang, adat atau kesepakatan bersama dan membentuk dasar kumpulan sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Pergaulan ini mungkin berdasarkan kesimpulan cinta, solidariti, sokongan, interaksi perniagaan biasa atau beberapa jenis lain sosial atau komitmen. Hubungan interpersonal berkembang melalui kompromi yang adil dan timbal balik. Ianya terjalin dalam konteks pengaruh sosial, budaya dan lain-lain. Selain itu, komunikasi antara peribadi. Ia bermaksud salah satu proses pemindahan maklumat dan pengetahuan dan seseorang individu atau pihak kepada orang lain atau pihak dengan menggunakan simbol bermakna. Ianya adalah satu kaedah pertukaran dan perkongsian idea, sikap, nilai, pendapat dan maklumat.
Terdapat beberapa jenis komunikasi, iaitu jenis komunikasi interpersonal yang merujuk kepada konteks komunikasi yang melibatkan antara dua individu. Melalui dua perkataan utama dapat dikenal pasti, iaitu inter dan person. Inter bermaksud antara dan person merujuk kepada individu itu tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Awang Syukri bin Saupi dan hari ini saya akan menerangkan mengenai alkulturasi dan teori komunikasi. Alkulturasi merupakan proses adaptasi tingkah laku, sikap kognitif terhadap sistem budaya baru dan bukannya semata-mata proses menerima nilai-nilai kebudayaan masyarakat tempatan. Ia juga merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari suatu kebudayaan lain yang berbeza. Ia akan terjadi apabila satu kelompok yang dipengaruhi oleh unsur kebudayaan asing sehingga ia diterima dalam kebudayaan itu sendiri. Prosesnya tidaklah menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat penerima. Seterusnya, teori komunikasi. Teori komunikasi merupakan hubungan di antara konsep teoretikal yang membantu memberi keterangan, penjelasan, penilaian, atau ramalan mengenai tindakan manusia berdasarkan komunikator untuk tempoh tertentu melalui media. Antara fungsi teori komunikasi ialah untuk menyusun dan membuat rumusan tentang suatu pengalaman. Kedua, mengembangkan dan membangunkan ilmu suatu disiplin. Ketiga, merangsang dan menjadi panduan bagi kajian pada masa hadapan. Dan yang terakhir, keempat, menjadi membantu dalam menyokong atau suatu jangkaan. Seterusnya, kita pergi kepada soalan ketiga. Sebelum itu, nama saya Nur Syahira binti Ajisri. Saya dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Okey. Soalan ketiga dia mengenai kami disuruh pilih satu etnik yang mana etnik ini berhijrah ke Semenanjung Malaysia dan boleh menggantikan ataupun boleh diaplikasikan untuk menggantikan sampel kajian. Okey. Hasil dari perbincangan kumpulan, kami memilih etnik Bugis, yang mana etnik Bugis ini tidak asing lagi di Malaysia. Okey, seterusnya saya akan menceritakan sedikit latar belakang etnik Bugis ini sendiri. Okey, etnik Bugis ini mereka berasal daripada Sulawesi, Indonesia, yang mana mereka ni merupakan bangsa yang berasal daripada Indonesia dan mereka berhijrah ke Semenanjung. Mereka berhijrah dari Sabah terus ke Semenanjung Malaysia, yang mana penghijrahan mereka disebabkan oleh mereka ingin mencari rezeki yang lebih di Semenanjung Malaysia ini sendiri. Okey, selain itu etnik Bugis ini juga merupakan etnik yang mempunyai pelbagai maksudnya dia mempunyai pelbagai cabang, orang bilang kalau tak silap, yang mana maksudnya begini di sini. Diorang ni, etnik Bugis ni bukan sahaja atas nama Bugis. Dia macam dia mempunyai banyak Bugis begitu. Macam contohnya dia ada Bugis, dia bukan setakat Bugis sahaja, dia ada Bugis Bone, Bugis Mandar, Endrekan dan macam-macam lagi. Okey, dan saya tahu itu daripada jiran tetangga saya sendiri, yang mana saya duduk dengan komuniti Bugis itu sendiri dan mereka mempunyai pelbagai Bugis, bukan sahaja Bugis, terutama ada Bugis itu yang saya sebutkan tadi, Endrekan, Bone dan sebagainya. Okey, selain itu juga yang saya tahu Bugis ni diorang punya bahasa mereka sendiri. Contohnya bahasa itu dia sama cuma cara pembawaannya tu berbeza. Contohnya macam seorang ni dia Bugis Bone dan seorang ni dia Bugis Endrekan. Bahasa diorang sama, cuma cara pembawakannya tu berbeza. Okey, dari segi alunan seperti yang saya tahulah. Okey, itu sahaja sedikit sebanyak mengenai latar belakang etnik Bugis ini sendiri. Okey, yang lainnya akan disampaikan oleh ahli kumpulan saya yang lain seperti
sejarah penghijraan mereka ke Semenanjung Malaysia dan lain-lain. Okay, terima kasih. Bugis ialah komuniti yang tinggal di Sulawesi Selatan. Hampir kesemua kawasan di Sulawesi Selatan didalami oleh kaum Bugis. Kaum Bugis mempunyai kerajaan mereka yang tersendiri. Bagi masyarakat Bugis, merantau atau penghijraan telah menjadi satu adab dan kebiasaan untuk mereka. Mereka merantau atau berhijrah untuk mencari pendapatan dan juga kehidupan yang baru. Antara kawasan yang menjadi tempat penghijrahan mereka ialah Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Sumatra. Pada pertengahan abad ke-16 berlakunya perebutan kuasa dan wilayah antara dua buah kerajaan iaitu Gorbah, Makassar dan juga Brunei. Kegagahan kerajaan Brunei telah membawa kepada campur tangan Belanda dan kejatuhan kerajaan Bugis di Madasyar. Orang Bugis telah lama berhijrah ke Tanah Melayu seperti di Johor dan juga di Tanah Borneo, tetapi penghijrahan dan penduduknya mereka di Klang, Selangor lebih kenal umum kerana ia menjadi permulaan pendirinya Era Kesultanan di Selangor. Selain itu, ia juga menjadi titik mula campur tangan Bugis di Tanah Melayu. Penglibatan orang Bugis iaitu mereka membantu Raja Sulaiman memerintah Pahang, Johor, Riau dan Linggar mendapat semula Johor. Riau dan Linggar yang telah ditawan oleh Raja Kecil yang berpusat di Siak. Raja Kecil ditupaskan di Riau dan melarikan diri ke Linggar pada tahun Hijrah 1134. Setelah Bugis berjaya menawan Riau, Raja Sulaiman kemudiannya pulang ke Pahang, manakala Raja Bugis pula pergi ke Selangor untuk mengumpul bala tentera dan senjata untuk menyerang Raja Kecil. Dalam peperangan ini mereka telah berjaya menawan kembali Riau di mana kemudiannya Raja Sulaiman dan Bugis telah mendirikan kerajaan bersama. Setelah mengetahui penawanan Riau tersebut, Raja Kecil kembali ke Siak kerana baginda juga telah gagal menawan semula Linggih dari tangan Bugis. Hingga kini Linggih telah didiami turun-temurun oleh keturunan Bugis dan bukan orang Minangkabau. Pada tahun 1729, Bugis sekali lagi menyerang Raja Kecil di Siak. Raja Kecil ingin memintakan alat kebesaran di Raja Johor iaitu sebuah meriam ke Siak. Setelah berjaya membantu Raja Sulaiman, Tek Celik iaitu Raja Bugis telah kembali ke Kuala Selangor. Penduduk Kuala Selangor telah meminta beliau untuk terus menetap di situ dan menjadi sultan mereka. Tek Celik telah menolak kerana ingin kembali ke Riau dan memerintah Riau yang telah dikuryahkan oleh Raja Sulaiman. Namun begitu, beliau telah menanamkan salah seorang dari putranya iaitu Raja Lumu menjadi pemerintah di Kuala Selangor. Kedatangan Raja Lumu ke Kuala Selangor menandakan permulaannya era pemerintahan Kesultanan Selangor dan Betalat sehingga hari ini. Yang seterusnya ialah proses akulturasi yang dialami oleh etnik Bugis dalam aspek politik. Okey, di sini kita dapat lihat etnik Bugis menjadi pemilih berdaftar dalam pilihan raya umum. Dan macam yang kita tahu, etnik Bugis ini merupakan salah satu etnik yang mempunyai penduduk yang ramai, yaitu terdapat di Kalabakan, Sabah. Namun, penglibatan etnik Bugis dalam aspek politik Sabah tidak diambil kisah oleh masyarakat tempatan, tetapi bukan semua. Ada sesetengah masyarakat ataupun pihak yang sedar akan kepentingan etnik Bugis tersebut. Oleh itu, mereka menyuarakan pendapat mereka untuk mengiktiraf etnik Bugis tersebut dalam politik Sabah kerana mereka beranggapan bahawa etnik Bugis merupakan etnik yang dominan dalam aspek politik Sabah dan boleh membawa kepada perubahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Janarea binti Awang Kanak dan hari ini saya akan menerangkan mengenai strategi akulturasi. Oke, secara umumnya akulturasi ini merupakan satu fenomena di mana sekumpulan individu dengan budaya yang berbeza tinggal dan menetap di sebuah kawasan dengan budaya yang berbeza, dan ianya telah menyebabkan berlaku percampuran antara budaya sehingga menyebabkan perubahan terhadap budaya-budaya tersebut, tidak kira budaya yang datang maupun budaya setempat. Oke, terdapat 4 strategi akulturasi, yaitu segregasi, asimilasi, integrasi, dan marginalisasi. Yang pertama adalah segregasi. Segregasi merupakan satu proses pemisahan budaya di mana ianya terjadi apabila sekelompok individu dengan budaya yang berbeza kekal dengan budaya mereka dan tidak bercampur dengan budaya dominan. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi ini dia bersifat lebih terbuka dengan budaya lain. Contohnya etnik minority mengadaptasi diri mereka dengan budaya dominan. Yang ketiga adalah integrasi. Integrasi ini dorang kekal mempertahankan budaya mereka sendiri, tetapi dalam masa yang sama menunjukkan minat dengan budaya lain ataupun budaya dominan. Dan yang terakhir adalah marginalisasi. Marginalisasi ini adalah satu situasi pengasingan ataupun peminggiran. Dorang asingkan ataupun pinggirkan diri dorang sendiri daripada budaya lain. Dorang tidak juga mempertahankan budaya sendiri, tetapi tidak juga menunjukkan minat terhadap budaya lain. Strategi akulturasi yang terdapat dalam buku ini adalah integrasi, di mana etnik yang bermigrasi itu kekal mempertahankan budaya mereka, tapi dalam masa yang sama menunjukkan minat terhadap budaya lain. Contohnya imigran Indonesia, yaitu etnik Bugis yang bekerja di Semenanjung, Malaysia. Mereka teradaptasi dengan budaya di sana dan menyebabkan berlaku perubahan pada budaya mereka. Contohnya bahasa dan pertuturan. Meskipun logat Indonesia mereka tidak hilang sepenuhnya, tetapi berlaku percampuran bahasa Melayu baku dalam pertuturan mereka sehari-hari dan dalam komunikasi mereka. Ini telah menyebabkan perubahan pada budaya asal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anila Syamira binti Roslin, nomor metrik BB 19110562, akan membentangkan tentang perubahan budaya masyarakat Bugis dari aspek perkawinan masyarakat Bugis di Indonesia dan di Malaysia. Dalam masyarakat Bugis, terdapat beberapa adat yang perlu dipatuhi sebelum, semasa, dan selepas perkawinan diadakan. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa perkawinan itu merupakan satu undang-undang yang memang wujud sejak zaman nenek moyang mereka lagi. Perkawinan dalam masyarakat Bugis terbagi kepada 3, iaitu perkawinan dalam masyarakat Bugis terbagi kepada 3 tahap, yaitu pra-perkawinan, pesta perkawinan, dan juga yang terakhir pasca perkawinan. Pada tahap pertama, yaitu tahap pra-perkawinan, masyarakat Bugis di Indonesia menggunakan 3 proses pemilihan calon, yaitu yang pertama Asialang Masapo Siseng, yang bermaksud perkawinan antara sepupu sekali. Yang kedua Asialang Masapo kedua, yang mana perkawinan diadakan berdasarkan perkawinan dengan sepupu 2 kali. Yang ketiga Siala Masapo ketelu, yang bermaksud perkawinan dengan sepupu ketiga kali. Mereka menggunakan cara sebegini bertujuan untuk memudahkan lagi ahli keluarga menjalinkan hubungan rapat dengan bakal istri kerana mempunyai pertalian darah atau mempunyai hubungan keluarga tanpa memilih calon istri dari kalangan orang luar. Walau bagaimanapun di Malaysia, walau bagaimanapun masyarakat Bugis di Malaysia tidak lagi menggunakan cara sebegini kerana tidak semestinya masyarakat Bugis akan berkahwin dengan calon yang berbangsa Bugis sahaja. Tetapi mereka biasanya,
tetapi biasanya calon istri berasal daripada bangsa lain. Pada peringkat pesta perkawinan, ahli keluarga biasanya akan menyediakan pelbagai juada yang dibantu oleh ahli keluarga yang lain. Juada yang disediakan biasanya dalam bentuk makanan ringan dan makanan berat. Jamuan ini biasanya disajikan sehingga larut malam karena kunjungan tetamu dalam perkawinan masyarakat Bugis akan berlarutan sehingga lewat malam. Tambahan pula, pada peringkat pesta perkawinan ini, pelbagai aktiviti diadakan seperti tarian, nyanyian, swafoto, dan sebagainya. Adat ini masih lagi digunakan, tidak kira di Indonesia dan di Malaysia. Karena adat ini merupakan adat pada peringkat pesta perkawinan ini mudah untuk dijalankan dan dilakukan. Selain itu, di Indonesia terdapat satu syarat yang perlu dipatuhi oleh lelaki yang ingin bernikah. Ia digelar mahar. Seperti yang kita ketahui, mahar merupakan syarat sah dalam perkawinan Islam. Tapi di Indonesia, khususnya di desa Simbur Naik, seorang calon suami perlu menyediakan sebidang tanah yang luasnya 1 hektar dan paling kecil 5 dan 20 meter. Tanah yang disediakan ini mestilah merupakan tanah kosong dan bukan tanah yang digunakan untuk melakukan aktiviti perkebunan. Di Indonesia, khususnya di desa Simbur Naik, salah satu syarat yang perlu dipatuhi oleh lelaki yang ingin bernikah ialah menyediakan istrinya mahar. Seperti yang kita sudah ketahui, mahar merupakan syarat sah dalam perkawinan Islam. Tetapi berbeza di Indonesia, mahar yang disediakan oleh lelaki hendaklah berbentuk sebidang tanah dengan luasnya 1 hektar dan yang paling kecil 5 dan 20 meter. Tanah ini disediakan oleh pihak lelaki dan ia merupakan tanah kosong dan bukan tanah yang digunakan untuk aktiviti perkebunan, dan ia dipanggil sompah. Walau bagaimanapun, masyarakat Bugis di Semenanjung Malaysia tidak lagi menggunakan adat ini karena sudah pasti ia memerlukan kos yang banyak dan sudah tentu menyukarkan lelaki untuk menyediakan tanah dalam luasnya yang sebegitu. Pada tahap pasca perkawinan pula, masyarakat Bugis hanya akan melakukan 3 proses sahaja, iaitu proses melepaskan pakaian pengantin yang dipanggil maluka boting, menziarah kubur, dan bertemu besan masita biseng. Di Malaysia, adat perkawinan yang dilakukan di Indonesia tidak lagi dilakukan di Malaysia karena disebabkan beberapa faktor. Contohnya seperti faktor masa yang menyukarkan ahli keluarga untuk berkumpul dan turut serta dalam upacara tersebut, dan ia juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tenaga manusia, dan sebagainya yang menyebabkan adat tersebut tidak dilakukan lagi di Semenanjung Malaysia ekoran perubahan zaman yang semakin maju pada masa kini. Kesimpulannya, berlaku perubahan budaya masyarakat Bugis dalam adat perkawinan yang diamalkan di Indonesia dan di Malaysia kerana perubahan zaman yang semakin moden dan kekurangan sumber yang menyebabkan setengah adat tidak dapat dilakukan di sebuah tempat, khususnya di Malaysia. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.